Ini kita mula trial dulu dan pada pukul 12.30 kita akan mula on virtual. Jadi untuk makluman bahawa kepada semua panel pembentang speaker pada tengah hari ini, masa yang diberi 10 minit dan reminder 2 minit sebelum tamat akan diberikan. Dan juga moderator selepas habis keempat-empat speaker membentangkan presentation masing-masing, baru pihak moderator akan ulas lah. Dan juga sebolehnya masa sebagai rumusan tu setiap daripada panel tu, supaya boleh membantu kami lah di peringkat NDSA memberikan cadangan ataupun way forward lah macam mana nak supaya big data ni boleh dilaksanakan dan mudah untuk integrated untuk kegunaan pihak majlis. Sebab kalau ikut senarai panel yang kita jemput ni memang terdiri daripada pelbagai bidang kepakaran masing-masing. Jadi sebab NDSA sekarang ni nak ke arah menjadi bandar smart city dan sebagainya, jadi antara elemen yang penting tu adalah kenaan penyediaan big data. Sebelum tu nak tanya suara saya jelas ke tidak? Doktor, hilang. Okay. Dan juga semasa pembentangan dan juga kiranya nak bertanya bolehlah on mic button tu klik. Tapi saya percaya semua dah mahir dah nak menggunakan webinar online. Ada apa-apa soalan daripada speakers sebelum kita mula actual online? Doktor okey tak? Dengar tak suara saya? Doktor Alia? Okey ni Doktor Alia. Tak dengar. Doktor kena ni. Apa tu? Tekan button mic. Tu unmute. Okey. Okey, boleh dengar? Boleh Boleh, saya boleh dengar. Boleh. Saya cuba ada letak speaker. Doktor boleh dengar? Test, dengar tak? Test? Dengar. Yang lain tu. Okey. Okey. Suara saya dengar tak, Doktor? Suara Puan Haniza clear. Sangat clear. Satu bangunan di FY boleh dengar. Oh, dia. Doktor punya slide berapa page? Banyak kan? Maksudnya? Dia tak boleh jawab lah. Dia dengar tapi tak boleh jawab. Cik Mazlan Dia nampak gambar. Tak dengar. Kenapa? Dia tak dengar. Maksudnya dia suruh cik kata. Mohon ni Tuan Mazlan tekan mic. Tak dengar. Tak dengar. Dia tak boleh bantu. Pakai mikrofon. Call lah. Siapa call lah? Suruh Tuan Mazlan. Tuan Mazlan. Suara dia tak ada. Ada. Still not. Still tidak. Sekejap nak. Tuan Mazlan, boleh tengok dekat chat box ni,
Kita ada hantar mesej. Mr. Kwan pun kata still lock status. Cik Mazlan. Suggest you log out and log in again. My status now okay. Dr. Alias okay. Mr. Kwan okay. Mr. Kartikayan. Mr. Kwan boleh display video. Mr. Kwan nampak ini kan? Mr. DSP Kartikayan belum ada lagi. Mr. Kwan tak dengar ke? Buat pakai tu, ya tu. Kan? Ha? Dia dengar? Dengar tak Mr. Kwan? Suara moderator. Dengar tak? Tapi kita tak dengar suara. Adik dia telefon iPhone. Ni. Mr. DSP Kartikayan dah masuk tapi still lock lagi. Oh, Mr. Isaac yang akan ceritakan. Dia tak nak get the audio tu. Yang okey kita berdua je doktor. Untuk Mr. Kwan tu, dia put listen only. Icon dia, mungkin dia kena ubah kepada Mr. Kwan tu. Call tak? Dia kata cuma ada 2 button ni. Bukan ada 3 button. Ada 2 button ni. Kita akan bersiaran secara online lagi 2 minit lagi. Jam 12.31. Dah. So, kita link dah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan ke Malaysian Urban Forum 2020 secara webinar online. Terima kasih kerana memilih networking 2
Dan saya TPR Aniza binti Haji Osman dari Majlis Bandar Shah Alam sebagai moderator untuk sesi ini. Topik yang akan dibincangkan adalah Safe City, Big Data as Solution to Improve Public Service Delivery to Shah Alam Residents. Sama-sama saya juga ada 4 orang panel yang terdiri daripada pelbagai agensi yang akan membentangkan topik ini mengikut kepakaran bidang masing-masing. Tempoh 10 minit diberikan pada setiap pembentang dan signal reminder akan diberikan 2 minit sebelum tamat tempoh. Sekiranya ada soalan dan pertanyaan daripada peserta-peserta semua, boleh ditulis pada ruang chat box dan pihak Rustia akan respon. Yang bahagia Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan, aspek keselamatan merupakan perkara yang perlu dititik beratkan oleh semua pihak, bukan setakat pihak polis dan local authority saja. Ia merangkumi pelbagai agensi kerajaan, NGO, swasta dan juga komuniti masyarakat. Walau bagaimanapun, elemen penting yang boleh interrelated antara pelbagai pihak tersebut adalah kesediaan big data yang boleh diakses bersama bagi memastikan segala perancangan dan penyaluran informasi tepat dan berkesan. Rangkaian ketepatan data adalah penting kepada policy makers bagi menilai keperluan penduduk, sebab tanpa konsorsium data dan informasi bandar adalah sukar kepada urban manager untuk delivery servis yang excellent kepada masyarakat seperti yang dinyatakan pada 2011. Untuk makluman, program Bandar Selamat telah mula dilaksanakan di Shah Alam pada tahun 2005 dengan penubuhan Jawatankuasa Bandar Selamat yang dianggotai oleh Jabatan Dalaman MSA dan agensi luaran seperti Polis, Immigration, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Plan Malaysia dan lain-lain agensi berkaitan dan diperlukan oleh Datuk Bandar. Dan pada tahun 2010, program Bandar Selamat ini dimasukkan dalam 6 bidang keberhasilan utama negara iaitu NKRA, mengurangkan jenayah di bawah program transformasi kerajaan yang terkandung di dalam rancangan Malaysia ke-11. Pihak kementerian melalui Plan Malaysia telah membina sistem SPBS iaitu Sistem Pemantauan Bandar Selamat yang menandakan ataupun plot lokasi kejadian jenayah berdasarkan data daripada pihak polis. Pihak PBT akan menggunakan info SPBS berkenaan bagi melaksanakan 5 langkah segera program Bandar Selamat berdasarkan lokasi kekerapan jenayah berlaku iaitu kawasan hotspot jenayah. Walau bagaimanapun sistem SPBS ini telah ditamatkan penggunaannya menyebabkan kesukaran bagi PBT untuk merangka projek yang boleh membantu mengurangkan kadar jenayah di lokasi hotspot ataupun mengenapasi kawasan black spot. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, bagi menjelaskan perkara ini, mungkin panel-panel kita ada solusinya. Jadi saya terus pada panel yang pertama iaitu Tuan TPR Dr. Alias bin Ramli. Beliau merupakan lulusan Bachelor Honours of Urban and Regional Planning, juga mempunyai Master in Land Administration and Management serta Dr. Falsafah PhD in Housing Property dari UiTM. Dan kini dia memegang jawatan sebagai Ketua Penolong Pengarah Kanan di Plan Malaysia. Jadi untuk itu saya persilakan Dr. TPR Dr. Alias untuk memberitahukan berkenaan topik yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari dan terima kasih Mrs. Moderator. Thank you Shah Alam for inviting Plan Malaysia to be together with this Malaysian Urban Forum 2020. And today I'm on behalf of Plan Malaysia humbly
Dok- Doktor? Suara tak dengar? Doktor Alias? Okey, boleh dengar Puan Eliza? Baru dengar. Okey, boleh dengar ya? Sambung. Okay, sorry. So CCT program introduced in 2004 is to ensure cities free from crime. Free in the context, cities, it's not easy to get a zero crime rate for each city. You find all cities in the world, there will be no zero crimes rates in the city. Next slide. So initiative by Plan Malaysia. Generally, there are three initiatives related to the safety program. One is whitening of black spot areas, together with the police, with the local authority. The second one, we also formulate one book on crime prevention through environmental design, CPTED, and the subject matter today is on safe city monitoring system. And the objective of the safe city program here is one is to reduce crime index in urban area, and the second one is to reduce the fear of crime to the public and local communities. Next slide. So briefly about the safety monitoring system, it's a web-based application that enhances the sharing of crime data in Malaysia, including in Shah Alam. And there are three fundamental components in SCMS, which are crime index first. The second one is on the geographical information system, GIS, and the third one is web application. It's very easy. It's not too complicated program. No? Next slide, please. So component is the police reporting system, PRS. So police have PRS. Malaysian police have PRS. So the SCMS integrates two major existing systems from two government agencies, which are the police reporting system at Royal Malaysian Police, and also the mapping system of GIS platform at Plan Malaysia, Department of Town and Capital Planning. So PRS briefly is a computerized and centralized system that facilitate the recording of crime incidents at local police station. And generally there are three crime index collected by the PRS. And we integrate this, the platform of SCMS, and we focus on two crime index. There is violence-related crime and also property-related crimes. There are actually the details of the of these two, both violence and property-related crimes. Next slide. And the second point is on the full-fledged GIS spatial analysis. So the through SCMS will able to do full-fledged GIS spatial analysis. It is designed with GIS web application capabilities that it can give deeper insights into data such as patterns, relationships, and situations that help users make smarter decisions when dealing with the type of cities. So GIS widely used in our daily life. Only communities know about this. Can be now at all police stations where all these data are available and can be further using the GIS spatial analysis. So the third component is web. Okay, this is that can be used. So how whenever a crime occurs, the victim will lodge a police report at the nearest police station, and IO, investigating officer, will crime scene the location. Suara dia tak jelas, Doktor. The next slide. So from the SCMS, the first output is on crime tabulation.
on the pin map approach to digital form in a more systematic approach. And the second one is we can identify the crime hotspot in the city's area. And the third output, next slide. So it will the purpose of location finder analysis is to identify repetition of crimes within a boundary of 50 meters radius for the first crime happen, and the frequency through the system. And next slide. I say that we can do the a simple statistical analysis, and in this case, is crime index in Kuala Lumpur City Hall. We can put the let's say the previous data, analyze it, and compare it with previous and current data on the crime. Next slide. So this through Safe City monitoring, there are many outcomes generated from this. So a simple, a small system. One is better deployment of officers among the police station, among the police officers. So we can optimize limited resources through this deployment of officers of local authorities and the police. And we also can identify with a better place, a better location for security features of infrastructure, where to put CCTV, where to put railing, where to conduct the CPTED components, and also increase the engagement between and the enforcement officers. And also outcome number 4, better monitoring in various management level, at the ministry level. Sorry, 1 minute. Ada 2 minit. Okay, monitoring, and also local authorities and police to work together, sharing information through SCMS. Next slide. So very significant point here is on this SCMC and all the Safe City program has generated a good collaboration and partnership. We can call it as a blue ocean strategy between police, my department, Plan Malaysia, and also the local authorities. Next slide. And the sixth outcome here is the SCMC can be used and can be applied the concept of smart city, because there are 2 components of smart city management. One is smart living. So through Safe City program will help in make it the smart living is smarter, the urban government is smarter. And also in long run, in the future, the way forward, a small smart city monitoring system which can help more urban big data platform, especially in our context. We have developed a framework for MUO, Malaysian Urban Observatory. Tomorrow there will be a special session for this. Next slide. Conclusion. Kita dah masa. MUO, this will help the SCMC to incorporate in the overall, in general analysis of the Malaysian Urban Observatory. And there's findings here. Next slide. So the SCMC and other initiatives from Safe City program by Plan Malaysia, collaboration with the local authority, with the police, has helped the cities to reduce the crime. And we, based on the Global Peace Index, it has been improving in terms of the rate of peace index for Malaysia. And I think Safe City program for local authorities will give us as a direct touch point to the community. And we hope that this initiative will help the government, the national government, to reach the shared prosperity vision, and generally is in line with the SDG number 11 on sustainable cities and sustainable communities. Puan Moderator, that's a brief understanding and sharing on the sustainable city monitoring system by Plan Malaysia. Thank you very much. Terima kasih banyak kepada UPA Dr. Alias Piramli. Jadi seterusnya saya jemput speaker yang kedua daripada
pihak polis iaitu Tuan Kartikeyan, anak lelaki Wasu. Beliau telah berkhidmat dalam PDRM selama 26 tahun. Jawatan terkini adalah Timbalan Penguasa Polis selaku Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Daerah Pejabat Polis Daerah Shah Alam sejak pada 16 April 2020. Dijemput Tuan untuk pembentangan seterusnya. Tuan suara tak dengar, tak dengar. Anu, Tuan Kartikeyan, suara Tuan tak dengar. Tuan Kartikeyan, tekan press. Ya baru dengar. Okay, thank you. Boleh dengar Puan Okey. Yes, Puan. Boleh dengar Puan Boleh dengar. Teruskan. Okey. Salam sejahtera Puan Salam sejahtera Puan. Saya DSP Kartik, anak lelaki Wasu, bertugas sebagai Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah IPD Shah Alam. So pada pagi ini saya wakil Tuan Ketua Polis Daerah Shah Alam Puan. Okey Puan, tajuk yang diberikan kepada saya ataupun kepada semua speaker hari ini adalah tentang safe city. Safe city, it means Shah Alam to become the safe city, and big data is solution to improve public service delivery to Shah Alam residents, sempena di Malaysians Urban Forum. Okey, Puan sedia maklum on our context or on our perception of police di Raja Malaysia PDRM, especially Shah Alam. So when we talk about safe city, so of course one of the most important elements where we're going to consider is about the crime rates in Shah Alam Puan. So on police Shah Alam Puan, kita jenayah, kalau kita cakap jenayah ni Puan, secara keseluruhannya di bawah pentadbiran Shah Alam ataupun kita polis di Raja Malaysia IPD Shah Alam, kadar jenayah di seluruh Shah Alam ni adalah tidak begitu kritikal Puan sebenarnya. Okey, kajian kita ada daripada dua skop jenayah. Jenayah ni kita dua skop yang besar, yang mana yang pertama adalah jenayah harta benda Puan. Jenayah harta benda adalah jenayah seperti curi motosikal, pecah rumah, curi dalam bangunan dan lain-lain curi. Dan lagi satu skop jenayah dalam kajian kita adalah jenayah kekerasan, iaitu jenayah yang sentiasa mendatangkan fear of crime, yang mana public, yang mana civilian atau mana-mana masyarakat yang rasa tak selamat dan takut gerun dengan perkara ni adalah berkenaan dengan jenayah kekerasan Puan. So jenayah kekerasan ni Puan adalah jenayah seperti samun, murder, iaitu kes bunuh, rompak, gaduh, mencederakan orang, ragut adalah jenayah-jenayah kekerasan. Jadi kalau kita tengok daripada hasil trend jenayah yang berlaku bagi kedua-dua golongan jenayah ni, iaitu jenayah harta benda maupun jenayah kekerasan di Shah Alam ni berada dalam tahap yang tidak membimbangkan. Kalau bandingkan dengan daerah-daerah lain di Shah Alam masih menunjukkan figure di mana dia tidak membimbangkan. Adapun yang kerap berlaku di Shah Alam ni Puan hanyalah jenayah curi motosikal dan jenayah pecah rumah skala kecil, yang mana bukan terancang, yang mana kerugian dia mungkin penagih dadah masuk dalam rumah, dia pecah rumah, dia ambil duit RM500, barang-barangnya tak ada. Dia tidak lagi membawa kepada kebimbangan seperti jenayah pecah rumah yang terancang, yang mana dibuat oleh golongan-golongan Colombian, puak-puak suspek Colombian, American Latin, yang mana mereka adalah kaki-kaki pecah rumah yang expert, yang mana sentiasa akan buat perancangan dalam sebelum berlaku pecah rumah. Jadi saya rasa di Shah Alam ni memang tidak dalam keadaan membimbangkan. Kalau kita tengok Puan kajian perbandingan jenayah
kita ambil tahun 2019 dan 2020. Bagi tahun 2019, kajian tempoh daripada Januari hingga Julai 2019, total jenayah kekerasan yang berlaku di IPD Shah Alam ni menunjukkan figure dalam lebih kurang 90 kes. Dan jenayah harta benda bagi Januari hingga Julai 2019 menunjukkan figure lebih kurang 578 kes. Yang mana jenayah curi motor dan lainnya 500 lebih kes. Bagi jenayah kekerasan yang mana jenayah yang ada body contact ataupun biasanya ada engagement dengan body, kekasaran, violent and everything adalah menunjukkan 90 saja bagi tahun 2019. Iaitu 7 bulan kajian kita Januari hingga Julai. Perbandingan dengan Januari Julai 2020 tahun ni puan, kalau kita tengok jenayah kekerasan hanya 71 dan jenayah harta benda menunjukkan 405 kes bagi tempoh Januari hingga Julai 2020. So ini menunjukkan lebih kurang penurunan sebanyak 200 kes puan. Okey puan. So di Shah Alam ni puan, kalau secara keseluruhannya kalau kita tengok jenayah-jenayah yang berlaku tak kira harta benda, tak kira jenayah kekerasan dan sebagainya, banyaknya kalau kita tengok dia punya prone area di mana berlaku kejadian-kejadian jenayah. Okay. Kalau kita ambil jenayah kekerasan pun, jenayah kekerasan saya ulang balik, all the jenayah-jenayah berat which includes like robbery, snatch thief, pergaduhan, apa-apa yang melibatkan darah, body contact, biasanya berlaku di Shah Alam. Lokasi prone area dia adalah di Setia Alam, kawasan-kawasan Setia Alam, pusat komersial seperti di Seksyen 7, Seksyen 16, Seksyen 25, Seksyen 32 dan Kota Komunik. So ini adalah area yang biasanya area yang menunjukkan penyumbangan terhadap jenayah kekerasan puan. Okey, ini adalah lokasi-lokasi prone area bagi jenayah kekerasan bagi kajian IPD Shah Alam ataupun Shah Alam keseluruhannya. Bagi jenayah harta benda puan seperti curi motosikal, housebreaking and everything yang tak melibatkan body contact, yang tidak melibatkan violence, no engagement of body, area dia yang menjadi penyumbang pada jenayah harta benda adalah seperti Setia Alam, lokasi dia, pusat komersial Seksyen 7, Camp Rimba. Camp Rimba saya rasa pihak MBC pun tahu yang mana dia orang telah iktiraf Camp Rimba ni, Bangsapuri Camp Rimba sebagai black spot area. Okey puan, sejalan kebun, Pekan Lama Seksyen 25. Pak Khatib, kita dah kurangkan masa. Conclusion? Okey puan. So that's the thing. So conclusion ni puan, cuma macam ni puan. So pihak polis PDRM IPD Shah Alam di bawah pentadbiran, di bawah pimpinan Ketua Polis Daerah Shah Alam kita, ICP Baharudin Mat Taib. So kita menjalankan banyak program-program yang menimbulkan awareness yang dengan harapan yang mana kita boleh share all the info to and fro, yang mana masyarakat boleh bagi info kepada kita dan kita boleh bantu banyak program. Antaranya program dia adalah Oscar, yang mana pada setiap satu dan banyak kali kita ada berjumpa dengan masyarakat. So we want all the agencies with us, with PDRM. Some sort like MBSC can join, immigration can join, custom can join. Kalau lain-lain agensi kalau bersatu hati, boleh bercantum dengan dalam program-program yang dijalankan oleh PDRM, yang mana perjumpaan dengan masyarakat, komuniti ini, a lot of things we can share and we can implement any operational and we can know better about what is the public's problem about. So generally ma'am, we would like to tell that kadar jenayah bagi IPD Shah Alam tiada dalam keadaan mengibatkan puan berbanding dengan daerah-daerah lain. That's all puan. Thank you very much. Okay. Terima kasih Tuan Kartik. Lega dengar bila kata di Shah Alam ni jenayah tidak begitu. Betul puan, betul. Memang Shah Alam ni amat rendah kes dia sebenarnya. Okey. Jadi seterusnya saya jemput pembentang yang ketiga, Tuan Mazlan Mahdi. Beliau berkelulusan dari London School of Economics. Beliau telah mengetuai bahagian corporate dan sekarang beliau telah menyertai Smart Selangor Delivery Unit
SSDU bagi program Smart Selangor sebagai pengarah projek dan pembangunan perniagaan. Jadi jemput Tuan Mazlan Mahdi untuk membentangkan slide tu. Jemput. Saya difahamkan slide saya tak boleh di-upload tadi ya. Boleh dengar tak? Dengar suara boleh? Dengar suara. Jadi Suara boleh dengar. nak kena share slide. Boleh ni tak? Sekejap saya cuba ya. Kalau tak kita pergi ke pembentang keempat dulu dan Tuan Mazlan ada nampak simbol plus tak kat ujung? Ke ujung ada Ujung kecil tu. Bukan tu. take presenter. Take presenter. Kemudian upload. Dia upload. Where's the upload button? Minta maaf Tak ada. Tapi dah jumpa kan simbol macam plus tu? Okay, ada. Okay. Upload. Upload dulu ya. Tapi sambil tu boleh lah kalau nak share apa-apa. Sebab kita ada masa 10 minit saja kepada setiap pembentang. Okay, Kejap. Mungkin boleh ke pembentang tak? Pembentang yang ketiga Mr. Kwan Chi Heng ataupun Mr. Kentang. Saya tak pasti dia ada bersedia ke belum. Tapi kalau ikut dekat skrin masih tak ada lagi display video ni tu. Tapi Tuan Mazlan cakap Still to be uploaded. Okay. sambil nak upload tu boleh brief juga apa program SSDU ke arah mewujudkan big data dan sebagainya. Okay. Untuk pengetahuan semua, SSDU adalah agensi yang dimandatkan oleh kerajaan negeri untuk facilitate transition to smart state lah ya. Sorry, dia tak boleh upload. Even when I take over also tak boleh upload. Tak apa, ni lah pasal big data apa yang SSDU dah buat pun okey juga. Ke arah mana kerajaan negeri punya, sebab saya difahamkan kerajaan negeri melantik SSDU untuk mewakili kerajaan negeri lah untuk membantu PDP untuk guide ke arah nak mencapai smart city lah. Mungkin share yang tu je Tuan Mazlan. Progres yang telah dibuat. Okay. Untuk Shah Alam, sebab pada slide, jadi saya cuba bentang apa yang kita buat untuk Shah Alam ya. Sebab bila kita bercakap pasal safe city, kita sebenarnya kita nak cari definition yang senang lah. Jadi kita di SSDU kita refer to Gallup-nya survey in terms of global law and order report. Basically, they have only 4 questions that they ask. Do you feel safe walking alone at night in the city or area where you live? And do you have confidence in your local police, and whether you suffered from any crime for the last 12 months, either physical or in terms of property? If the answer is yes, that will be good for us lah in terms of the level, the standard of our safety. And when where we stand in the Gallup, I take note of Dr. Aliasnya ranking tadi 16 in terms of global peace index. But the Gallup, in terms, because this is a matter of perception, safety. So we stand at almost out of the 142 countries surveyed, we are in the middle, number 69. The Singapore. So we have about 68
places to climb if you want to go to that level. And we realized that it is a tall order, but we have to start from somewhere. And we did a survey 2 years back. We asked Merdeka Center to do a survey. What will make people feel safe in the environment? The top answer was presence of police personnel. And we know it's quite difficult to have police everywhere because Singapore is like 11 times smaller than Malaysia. Selangor is 11 times bigger than Singapore, and we have limited number. But the interesting part is the second answer is the presence of CCTV and monitoring device. So I think at SSDU we wanted to explore that CCTV technology where we can close the gap between us and the countries that occupies the top place in that survey lah. That's why last year in the budget 2020, Yang Amat Berhormat and Menteri Besar has actually announced that Selangor will install 5,000 CCTVs with facial recognition and will be monitored by our command center. And we have spent the last 1 year trying to come up with the infrastructure to build those systems. Okay, in terms of right from CCTV, the platform that we have to build, the data center that we have to come up with, also the analytics function, and the network communication network that we have to build as well to ensure the whole. So what happened is that we have selected Shah Alam as one of the I would say place to roll out for the first phase of the system, and we had a long discussion with PDRM in terms of identifying the hot spot and the black spot in Shah Alam. We also had discussion with MBSA whether they have any areas that they would like to monitor. And that discussion has taken place. We have actually sent the team to the site identified by both PDRM and the PBT to check whether the infrastructure there is available or not. We are finalizing that. And at the same time, we have successfully built the analytics function based on PDRM and local council's requirement, because when the MD announcement, it was mentioned only facial recognition, but when we went to the ground, when we went to PDRM and PBT, PDRM specified 20 specific events that they wanted to identify. Cik Mazlan? Yep. Masa dah Okay. tamat. Okay. Ada last one? Okay, the conclusion is we are going to roll out this first phase of smart CCTV in Shah Alam, and we hope the residents of Shah Alam can answer positively the 4 questions that I mentioned earlier in my presentation. That's all. Okey, terima kasih Cik Mazlan. Walaupun tanpa slide, tapi kami jelaslah dan fahamlah apa perancangan SSDU kepada Kerajaan Negeri Selangor. Jadi itu tuan-tuan dan puan, kita ke presenter yang akhir, Mr. Kuan Chi Hen ataupun lebih dikenali sebagai Uncle Kentang, yang merupakan champion di peringkat komuniti. Beliau merupakan pengasas dan presiden bagi Community Policing Malaysia, COPS, dan beliau aktif dalam menjalankan kegiatan memerangi jenayah dan melakukan kerja-kerja amal. Dan juga beliau pernah menjadi anggota polis sebenarnya pada tahun 1986 hingga 1991. Jadi untuk itu tanpa membuang masa, saya jemput Mr. Kuan ataupun Uncle Kentang untuk pembentangan seterusnya. Jemput Tuan.
Salam sejahtera, terima kasih kerana menjemput saya bersama-sama dalam forum ni. Boleh dengar suara? Boleh jelas. Boleh dengar. Saya rasa yang penting ni untuk sustainable urban nation 2030 ni, kita mesti ada keberhasilan dan juga orang kata participation dalam grassroots community di dalam segala pelaksanaan orang kata solusi-solusi. Saya lihat bahawa ramai ataupun pernah berlaku adalah di mana kita selalunya mempunyai banyak perancangan dan juga banyak strategi, tetapi akhirnya strategi itu berkubur begitu saja. Saya rasa all the stakeholder daripada orang kata pemimpin dan juga daripada PBT sehingga kepada komuniti tersebut sendiri perlu memainkan peranan yang cukup jelas dan juga cukup berhasil. I think we have been doing a lot of, Tuan just say that there is a lot of implementation of CCTV, this and that. But bagi pengalaman saya, data sharing itu, bila implementation of CCTV dijalankan di kawasan bandar seperti Shah Alam, adakah pihak polis akan mendapat orang kata rangkaian tersebut sharing supaya terus boleh dapat input macam tu. Kita kalau kata ada satu perkara berlaku, adakah CCTV gambaran ni adalah di-share kepada pihak PDRM seterusnya. Tadi sebelum saya masuk di dalam ini, kita ada bercakap tentang dengan contributory participative budget for bandaraya Mampan. Adakah penduduk sendiri, komuniti sendiri terlibat dalam proses bajet tersebut, proses bajet untuk bandaraya tersebut? Bagi saya pentingnya adalah kerjasama yang erat, yang ikhlas, yang kita perlu cari satu connecting all the dots together. Kita sesama kena perlu ikhlas untuk memberikan input-input yang penting. I mean, for me, is working together in one heart. Dia tak boleh kalau nak nation by 2030 ini, kita tak boleh work in silo, work in pecah dan kita selfish dalam perkongsian rumah ataupun data. Jadi saya rasa yang paling penting kita kena gabungkan segala orang kata authority yang ada dalam membina dan juga melaksanakan ataupun to plan for the sustainable community. Dan saya rasa amat penting kerjasama dan juga sharing of what they call them agenda punya itu. Kalau kita cakap dalam kita berlainan dan even inter-department pun kita discover that dalam satu institusi department berlainan pun lokek nak share information ataupun mereka cemerlang dalam department mereka. Rasa ni individu tu sangat tinggi. Saya nak cemerlang. Kita melihat saya lah sebagai orang tua ataupun stakeholder daripada group community, tidak nampak satu kerjasama yang orang kata the best coordination among the kalau katakan saya nak buat satu application of perancang,
dia banyak step, banyak department yang ni. Everyone try to be a hero of themselves. Bagi saya lah, sustainable urban nation ni boleh dapati, boleh dicapai sekiranya kita semua bekerja dengan satu hati. Bagi saya, ini adalah pandangan saya dan presentation saya. Apa yang saya dapat, saya lihat bahawa kita ni macam kita, saya tak mau cakap department lah, cakap department. Antara jabatan-jabatan kerajaan pun ada problem. So kalau kita nak betul-betul nak satu sustainable urban nation, we have to find one vehicle, satu vehicle yang mana kita sama-sama boleh masukkan input dan vehicle tu akan gerak ke depan. Kalau kita nak bersaing, memang saya rasa tahun 2030 kita tidak akan berjaya. Okay, Mr. Kwan ada 2 minit lagi. Ada apa? Ada 2 minit lagi kalau tak ada apa yang nak di-highlightkan. Saya rasa itulah yang penting juga, the stakeholder from the community, not only the BD. Orang yang above B40 tu, yang kaya tu, dia kena group together. Selalu dia panggil orang yang kaya sedikit untuk bagi pandangan. Dia tak dengar grassroots level punya tu. Itu saya rasa sangat penting. Bagi mereka perasaan apa yang mereka perlu. Bukan TBT ingat apa yang dia perlu. Tapi daripada rakyat, apa yang rakyat perlu, apa yang komuniti perlu untuk develop mereka. Keluar daripada, to be sustainable. Perancangan adalah penting. Kita kena dengar betul-betul daripada level. Okay. So, terima kasih Mr. Puan. Okay, jadi kita telah mendengar daripada keempat-empat panel mengikut pakar masing-masing tu. Jadi apa yang saya dapat recap balik, kalau tadi pembentang pertama kita, PR Dr. Alias tu lebih kepada sistem dan juga integratekan dasar-dasar. Saya dengar tadi ada NFOS, National Blue Ocean Strategy dan Safe City untuk integratekan dalam sistem Safe City dan BIS dan sebagainya lah. Itu memang peranan kita lah di peringkat government. Dan juga kalau merujuk kepada pembentangan kedua daripada Mr. Kartik, wakil daripada pihak polis yang banyak menyatakan jenayah yang laporan-laporan yang banyak diterima lah dan cuma saya tikap Shah Alam tu dalam keadaan tidak menimbangkan dan kami mengharap kekal lah statement ini dan juga pembentangan yang ketiga tu daripada Tuan Mazlan daripada SSDU yang menyatakan sekarang memang sedang merangka framework untuk command center dan MBSA sendiri memang kita dah mula sebenarnya, jadi memang kita tepatlah waktunya untuk kita mendapatkan input daripada peringkat kerajaan negeri, daripada SSDU sendiri lah. Dan yang akhir tu daripada Mr. Kwan ataupun Angkatan Tetap yang melontarkan balik kepada agensi pelaksana ni berkenaan dengan data-data ataupun yang tak integrate lah yang data polis, data PBT yang macam mana nak integrate supaya pelaksanaan tu lebih cepat dan selesai. Jadi kita ada dalam 10 minit lagi untuk sebelum sesi kita tamat. Jadi mungkin dalam masa yang terluang mungkin ada yang nak di-highlight sebab kami memerlukan input dari segi way forwardnya. Macam mana kita, kalau ikut daripada pihak komuniti tadi, Angka Tentang tadi, masalah integration data tu masih silo lagi. Jadi kita kena rungkaikan sebab saya percaya pihak polis, pihak SSDU dan pihak kementerian PBT, kita masing-masing ada datanya tapi kita kena cari solution supaya lebih mudah no access. Kalau buat kita kena bergerak kena dengan new norm, bukan lagi seperti dahulu. Mungkin saya jemputlah kalau ada antara panel kita yang boleh bagi feedback. Mungkin Dr. Alias. Boleh Puan Moderator.
Okay, saya percaya kepada konsep partnership, collaboration dalam konteks menguruskan bandar. So, good exercise daripada SCMC tadi, Safe City Monitoring System yang kita buat, melibatkan bukan saja PBT, Plan Malaysia, juga pihak polis. Itu yang pertama. Saya setuju walaupun di Shah Alam kadar jenayahnya rendah. Saya setuju effort daripada pihak SSDU yang meletakkan sistem untuk Selangor, dan tidak salah kalau kata Selangor Puan Moderator untuk panggil Moderator Family global punya inisiatif on katakan Urban Observatory. Tak salah meletakkan dengan Shah Alam Urban Observatory dengan punya program masukkan elemen safety dan pelbagai elemen kemampuan bandar dan sebagainya. Dan saya juga bersetuju dengan pandangan daripada Uncle Ketang tadi. Kita ada group framework dasar banyak di peringkat negara dan negeri, tetapi penglibatan sangat penting, dan juga sharing data tu yang melibatkan kalau boleh pihak komuniti melalui platform tertentu boleh mengambil maklum dengan data, khususnya data berkaitan dengan Malaysia daripada pihak persekutuan, sistem yang ada, SDU contohnya, komuniti. Saya rasa effort kita untuk menjadi Shah Alam langkah yang sustainable city, low crime rate yang akan terus tercapai untuk tempoh-tempoh yang akan datang. Terima kasih Puan Moderator. Okey, seterusnya kita ada baki 1 minit lagi. Mungkin pihak SSDU kot. Okey, saya nak sambut kepada Dr. Alia dan Uncle Kentang. Di SSDU, yes, we are trying to utilize technology to actually reduce the detection and response time to as possible, so that we have the perception that it is a safe environment if anything happens. And our the feed from our CCTV will be automatically analyzed for certain event. Contohnya ada orang kena ragut ke, and that analytical analyze incident will be automatically channeled to the police without any human intervention. That's what we are trying to do. But there are also a lot of other avenues. Contohnya social media ataupun hubungan daripada community yang kita kena integratekan ke platform kita supaya kita tak rely just on CCTV. Kadang-kadang apa yang terjadi di luar tu faster than what we can pick up. So I think we will have a much safer environment if a lot of stakeholders participate lah, and we will make sure the transfer of to the relevant stakeholders will be as fast as possible so that necessary actions can be taken. Encik Mazlan. Ya. Mungkin sebab sekarang kata nak wujudkan command center tu, boleh share mana-mana yang agensi yang kita boleh dari segi data tu yang boleh akses. Okey, pada setakat ini kita jangan sama selain pada polis kan. Mana lagi yang boleh, yang bukan lagi rahsia? Pada setakat ini kita hanya bersetuju untuk bekalkan data tu kepada PDRM, pihak berkuasa tempatan. Kalau kejadian terjadi di PBT tersebut, untuk PBT event lah, contohnya illegal waste dumping ataupun vandalism, kita akan bagi ke pihak PBT, dan unit pengurusan bencana di SUT yang menguruskan banjir. Ini 3 agensi sajalah setakat ini kan? Setakat ini 3 agensi tu. Memang kepala komuniti tu memang mungkin dah dari segi faktor-faktor keselamatan agaknya kan. Tapi mungkin certain layer data tu mungkin boleh share. Hello. Ikut statement daripada Hello. Tak dengar. Input pihak polis kalau ada nak bagi input. Hello.
Ya, elok dengar. Ya. Tak dengar pula tadi dengar. I lost you for good 30-40 seconds earlier. Yeah. Okay, Mr. Kartik ada nak tambah input? Makna Puan boleh sebab dengar saya Puan faham. Boleh dengar Tapi jenayah tak boleh share kan? Okey Puan, lagi satu macam ini Puan. Macam pihak PDRM most welcome tentang program-program MBSA yang macam kita baru-baru ni kita jadikan Pangsapuri Camp Rimba sebagai black spot area. So in future saya percaya ada juga banyak-banyak tempat flat atau mana-mana penempatan ataupun mana-mana penempatan taman bermasalah ni kita convert jadi black spot. Bila kita jadikan black spot ataupun hotspot area Puan, kita akan adakan elemen-elemen pengawasan selain daripada PDRM sendiri yang mana akan dijoin oleh otoriti-otoriti tertentu, elemen-elemen pengawasan yang lain yang mana kita akan zoom dan hotspot pada area yang bermasalah saja Puan. So benda tu kalau banyak lagi tempat sebab kita tak dapat nafikan Puan Shah Alam ni keluasan dia lebih kurang 290.3 km persegi. So dengan kekuatan PDRM IPD Shah Alam saja kalau kita ambil 1,200 lebih saja. So untuk kita cover dengan MPV dengan kekuatan semua manusia ada memang ni. So in time being kalau kita boleh convert certain critical area yang kita dah kenal pasti masalah dekat kawasan taman tu ataupun mana-mana lokasi area ni, we have to convert that to be black spot ataupun hotspot area so that we can implement our penugasan in more efficiency way with semua manusia yang kita ada Puan. Itu saja saya punya ni. Okey, kita ada sikit masa lagi. Tak fair kalau kita tak dengar daripada pihak komuniti. Wakil, Mr. Kwan, Uncle Kentang. Kita dengar tadi masing-masing ialah ada layer dan sebagainya. Tak dapat dengar jelas putus-putus. Mr. Kwan? Saya tak ada apa nak add in. Tak ada apa. Okay, so selama ni cuma kami mungkin tertarik dengan apa yang Mr. Kwan champion kepada komuniti tu dari segi data yang diperolehi tu sama ada katakan untuk memberi semangat kepada orang yang tidak berkemampuan. Data-data tu memang Mr. Kwan collect sendiri ataupun dapat daripada certain. Kita telah ingat usaha because untuk mencari data ni kita telah berusaha untuk pergi ke lokaliti yang kita nampak ada keperluan untuk buat basic data collection dan kita membinakan satu aplikasi di mana data ini boleh dikasih kepada JKM, kepada rakyat nanti dan kepada semua PBT nanti di mana adanya jumlah berapa orang yang sebenarnya susah dalam kawasan PBT dan juga kita memimpin mereka daripada kita ada bagikan pada 4 quarters, 4 tahun di mana kita lihat adakah mereka telah keluar daripada kemiskinan tersebut atau kesusahan tersebut. That may facilitate the PBT to do their planning better. Because how many actually is inside this area suffering and how many of them are receiving grants and how many of them are receiving what we call that help in initiative done by the PBT to lessen the number of urban poor in the area. That data I'm building now, and I wish to share with everyone by the beginning of the next year. I think we have been doing it. We've been engaging the company actually to do it, and also our team to do it. That's why we get the participation of the local people to collect the data and to check the data whether the data is true or not. Because some of them they be misusing the data, using the facilities to pretend to be poor. That is what we are doing. Ada yang argue data tu. So far ada yang
ada yang data tu salah ke? Yes. So far, I think to this, I think we also can pass this to the politicians, the YB, to really look to the area where they want to help the poor people. And then actually this is where the data can be used to determine the bracket of poverty in that area, the condition of the poverty in that area, and how PBT can actually plan, or how the government can actually plan to lift up this and ensure that we have a better quality of living in that area. That is what we are doing now. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Angga Ketang dan juga alhamdulillah kita telah dengar daripada keempat-empat panel pembentang tadi, dan pada saya memang keperluan untuk kita menyelaras data tu memang ada untuk semua pihak, setakat pihak polis, PBT dan sebagainya. Kita nanti mungkinlah sampai satu masanya nanti kita buat daya mana yang boleh diakses oleh publik dan sebagainya lah. Mungkin kami di peringkat government, peringkat Kementerian Negeri dan PBT, kita ke arah itu lah. Okay, saya rasa kalau tak ada apa yang nak di-highlight lagi kan, mungkin kita tamatkan sesi networking dua kita di sini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada TPR Dr. Ali Asbi Ramli daripada pihak Malaysia, DSP Kartik daripada pihak polis Shah Alam, dan juga Encik Mazlan daripada SSDU, dan juga Mr. Kuang ataupun Angga Ketang lah kerana share knowledge dan juga ilmu berkenaan dengan safe city data as solution to improve public service delivery to Shah Alam Resident. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Thank you.